أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين ومن سلك مسالكهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أجرنا من النار اللهم آمين. Yang dikasihi Tuan Haji Mahmudi selaku pengurus kompleks SHIG Kuala Langkawi, keluarga tuan rumah, keluarga besar SHIG, seterusnya yang dikasihi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah kuliah duha SHIG yang istiqamah hadir mengimarah majlis ilmu kita pada tiap-tiap pagi Jumaat di dataran SHIG ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Sama-sama kita istiqamah memanjatkan syukur, mengangkat dan memperbanyakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberikan ruang kesempatan dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan dipilih kita daripada sibuk dengan dunia. Pada waktu ramai orang sangat sibuk mengejar dunia, kita berpagi-pagian pada hari Jumaat yang penuh berkat ini untuk mengejar akhirat kita. Sejak daripada sebelum subuh sampailah kita pada subuh Jumaat, matahari yang tidak ada keluar daripada timur, melainkan matahari Jumaatlah yang paling baik. Kata Nabi, kita telah berpagi-pagian di rumah Allah dengan solat subuh berjemaah, dengan kuliah subuh. Kita sambung lagi dengan kuliah duha. Mudah-mudahan ia menjadi sebahagian daripada rutin mingguan, rutin hidup kita yang hanya akan bertambah sesuai dengan bertambahnya umur dan usia kita, sehinggalah tiap-tiap hari yang berlaku dalam hidup kita adalah pertambahan kepada amal dan takwa. Mudah-mudahan bertambah ilmu, bertambah faham kita dengan agama, bertambahlah amal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak minta, kami mohon padamu ya Allah, khaira ayyamina, supaya Allah jadikan sebaik-baik hari-hari yang kami lalui ini yang paling baik. Yauma alqaka atau yauma nalqaka, hari yang paling baik kami itu adalah hari kami berjumpa denganmu. Tuan-tuan, bila hari-hari Jumaat, maka hari ini adalah di antara hari yang paling baik. Siapa dapat jumpa dengan Allah? Hari Jumaat, malam Jumaat adalah hari siapa dipanggil menghadap Allah, maka orang itu selamat daripada fitnah kubur. Itu disebut. Cuma tidak ramailah yang akan dapat
hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah daripada hamba-Nya yang ramai itu, ada satu kumpulan nanti dia akan terpilih mati pada hari Jumaat, mati pada malam Jumaat. Jadi jom kita azam di akhir-akhir tahun dan masuk tahun yang baru ini untuk kita cuba mulazamah. Apa dia? Bukan sahaja minta supaya kita ini husnul khatimah, ditutup, ditamatkan riwayat hidup kita dengan tamatan yang baik. Cuba mulazamah dan istiqamah baca suratul Mulk tiap malam. Baca suratul Mulk. Saya dapati banyak sudah masjid yang mengamalkan bacaan suratul Mulk. Cuma kadang-kadang yang baca tu dia tak tahu pun apa fadilat dia membaca suratul Mulk. Orang pakat pegang suratul Mulk, dia pun pegang, dia pun ikut Tok Imam hak baca. Dia tak tahu pun apa sebab yang tiap-tiap malam lepas Isya, masjid surau kita khususnya di negeri kita banyak yang mengamalkan suratul Mulk. Betul. Fadilat membaca suratul Mulk adalah kita membaca satu surah yang disebut suratul Munjiyah, surah yang menyelamatkan. Ya? Dalam Quran ada surah yang bila kita baca dia nanti akan defend kita bila kita mati di dalam kubur. Apa dia? Suratul Mulk. Dia akan protect daripada fitnah kubur. Jadi tuan-tuan, apabila kita membaca suratul Mulk, maka kalaulah kita jadikan dia satu amalan yang mulazamah, tiap-tiap malam nak tidur kita baca. Kita semayang Isya di masjid di syurga, lepas tu kita baca. Kalau mereka tak baca, kita baca. Maka orang yang beramal dengannya, dia akan aman daripada fitnah kubur dia. Jadi nak lebih orang mati malam Jumaat dah boleh. Jadi nak dapat mati hari Jumaat dan malam Jumaat, kita tak boleh buat pilihan walaupun kita nak pilih. Kita pilihlah, ya Allah nak mati hari Jumaat, nak mati hari Jumaat. Tapi bukan semua yang dapat pada hari di majlis nak mati hari Jumaat. Untuk mati hari Jumaat. Macam orang pergi Mekah, seronoknya kalau boleh mati di Mekah, di Madinah. Bukan? Pergi di sana. Mak tak balik lah, mak nak pergi mati di mana. Kalau Tuhan tulis, tanah kubur dia di Mekah, tanah kubur di Madinah, hak tak sakit pun pergi sana jatuh sakit mati. Bahkan hak pergi sana tak sakit apa pun, hak sakit orang lain, tiba-tiba dia tu mati. Pasal apa? Dipilih yang mati di tempat yang terbaik itu. Begitu. Tapi bila kita duduk baca apa dia? Suratul Mulk, maka tiap-tiap malam yang kita baca itu, maka surah itu akan menjadi munjiyah, penyelamat di dalam kubur. Dia akan melindungi kita daripada fitnah kubur di dalam kubur. Itu sabit dengan nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 30 ayat yang akan protect kita ini adalah ayat-ayat yang kita baca di dalam suratul Mulk. Jadi hak tak pergi jemaah di masjid ramai orang perempuan bacalah di rumah. Bacalah. Terbaik di masjid lah. Itu di mana ada pengajian, maka sunat kita pergi ke masjid surau yang ada pengajian untuk berjemaah. Maka kita menganjurkan supaya masjid surau yang belum beramal dengan suratul Mulk untuk membacanya. Jadi kita di Yayasan Amal ada menyediakan secara percuma suratul Mulk. Jadi siapa yang berhajat kepada suratul Mulk boleh hubungi saya, kita akan post. Percuma saja suratul Mulk. Nombor telefon saya 013-488-1967. Hantar
tulis nama surau, tulis nama masjid, alamat dia, nombor telefon siapa untuk dihubungi. Kita akan hantar daripada ibu pejabat kita untuk diamalkan membaca suratul Mulk oleh khususnya rakyat negeri kita insya-Allah. Umumnya satu Malaysia pun tak apa. Memang kita ada hantar pakaian hilang yang kita bagi. Dan itu sebahagian daripada apa yang dibuat oleh yayasan dengan duit sumbangan tuan-tuan lebihan daripada sumbangan tuan-tuan wakaf Quran untuk bagi sebagainya itu kita bagi di antaranya adalah dengan memulangkan kembali melalui edaran-edaran cetakan yang dibuat dan diedarkan percuma kembali kepada masyarakat. Begitu juga program-program khatan percuma. Lalu pergi sekolah tuan-tuan. Kita ada kumpulan doktor kita dan pegawai perubatan kita yang berkhidmat dengan Yayasan Aman secara sukarela. Kita bukan sahaja buat dalam negara, no? Baru ni pun kita buat di sebelah Sungai Petani, beberapa tempat yang lain. Bahkan kita pergi sampai ke negara luar. Kita pergi ke Kamboja, kita pergi untuk sampai di negeri orang Islam kita minoriti yang susah. Saya pernah ikut misi itu di Kamboja. Kami buat bukan saja sampai ke kawasan pegunungan, pergi naik kawasan nak masuk ke dalam perkampungan Islam itu juga ada 30 lebih kilometer masuk dalam hutan. No, jalan balak. Kira kalau naik motor dia kena buang rantai dekat saya dua belah pasal jalan balak. No, kalau musim kemarau debunya tebal, musim hujan selutnya tebal. Lagi 3 kilometer nak sampai tempadan Vietnam. Ada orang Islam duduk dalam tu, kita pergi buat khidmat akan dan juga korek telaga atau wakaf korek telaga dia tu bukit yang tinggi tu. Bukan kita lah, kita cari kontraktor di Kamboja korek. Kita balik ke tengah jalan, masyarakat di sana ada pemimpin dia kontak, siapa nak tunggu tengah jalan. Tunggu lah. Berhenti satu rumah, buat teh selenggak lebu tu yang keras. Tinggal tuan-tuan. Sampai habis ubat kebat kan. Begitulah sumbangan yang kita guna untuk kepentingan masyarakat Islam. Kalau boleh di seluruh dunia. Kita di Afrika kita tak buat khatan. Setakat ni yang saya tahu khatan kita kok belah kita ni. Kok belah Asia Tenggara ni. Muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya bagi tahu tadi di Masjid Al-Hana, pagi ni saya nak bagi dua amalan doa pelembut hati. Dua amalan doa pelembut hati. Cuma sebelum daripada itu kita berhadapan dengan tahun yang baru, walaupun bukan tahun kita. Janganlah kita sekali-kali merasa tak ada apa dengan keazaman bila beralih hari atau beralih masa. Kita hendaklah selalu memasang azam untuk menjadi lebih baik, untuk buat yang lebih baik dalam hidup kita. No? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik daripada kamu itu orang yang Allah bagi panjang sungguh umur dia. Umur bertambah. Wa hasuna amalu, dan baik amalan. Jadi amalan kita kena baik sesuai dengan bertambahnya umur kita. Kuih sari, kuih baik. Kuih sari, kuih baik. Macam tu. Mula dari mana? Mula dari hati kita yang baik. Hati kita mau baik. Macam mana hati itu baik? Hati ini mau bersih, mau cuci, mau ikhlas. Mau fikir, lintas, niat, azam, semua yang baik. Ini hati kita. Itu nak sampai kepada amalan yang baik, mesti bermula daripada hati yang baik. Hati yang bersih. Daripada apa? Daripada semua penyakit-penyakit hati. Ni sepanjang tahun 2023.
Ada tak kita hidup terlibat dengan penyakit-penyakit hati seperti dendam, benci, kianat, hasad, dengki, sakit hati ke orang, tak pasal-pasal, macam-macam lagi. Sombong, kedekut, bongkak, ni semua penyakit hati. Kalau ada, hati. Sebenarnya proses itu bukannya hujung tahun atau awal tahun, hari-hari. Hari-hari proses muhasabah ni sepatutnya pada setiap hari. Kita nak tidur malam tu ambillah beberapa ketika untuk kita melihat sepanjang hari itu macam mana kita. Kita dengan diri kita. Selesai tak? Kita dengan orang lain. Selesai tak? Sebelum tu kita dengan Tuhan. Selesai tak? Berapa orang yang fikir? Berapa orang yang muhasabah? Nampak? Kita dengan diri kita pun tak selesai. Kita buat dosa, kita tak ada apa-apa pun. Sedangkan kalau kita betul bertanggungjawab dengan diri kita, bukan sahaja kita mengelak dari dosa, bila sudah terjebak dengan dosa, kita wajib minta ampun pada Tuhan. Cuci diri kita dari dosa. Itu baru kita bertanggungjawab dengan diri kita. Nampak? Ada orang dia tak ada masalah apa? Dia buat dosa tak ada masalah. Relax-relax dia boleh tidur macam tu saja. Jadi dia akan bangun pada pagi hari dengan dosa yang bertampuk. Dia akan mula hidupnya pada pagi hari dengan dosa yang bertambah. Hatinya menjadi keruh dan akhirnya menjadi gelap. Akhirnya hatinya menjadi keras. Akhirnya hatinya menjadi mati. Dia sudah tidak dapat menerima nasihat agama. Dia akhirnya tidak ada sensitivity. Dia akhirnya tidak rasa pun apa yang sepatutnya dirasai oleh seorang mukmin bila berhadapan dengan apa sahaja di hadapannya. Dia sepatutnya ada refleks sebagai seorang mukmin. Tetapi oleh kerana hatinya tidak dijaga, tidak dicuci, tidak dibersihkan, hatinya penuh dengan mazmumah yang dibenci Allah, akhirnya dia menjadi seorang yang gagal. Nampak? Jadi kita nak bertambah umur. Saya by 3 Januari bertambahlah lagi umur saya. Kan? Sehari 2 lagi je lah. Ada orang dia syok lah banyak umur 57 lah. Kalau Hijri dah 59 lah. Tapi tak berapa ramai yang fikir baki aku tinggal sikit lagi. Kalau 57 tak berapa hari lagi. Kalau tahun depan tu dah tertulis di luar mahfuz, lagilah sikit masa yang tinggal. Jadi jom jadi orang paling baik. Nabi kata apa? Orang yang paling baik di antara kamu, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Nak baik amalan mula dari mana? Hati. Cuci. Bersih. Dia panggil proses tazkiyatun nafs. Bersihkan hati kita. Cuci hati kita. Yang nak buat benda tu semua siapa? Kita. Orang sebelah tak boleh tolong. Dia nak tolong tonyok tak boleh. Dia nak tolong belah tak boleh. Dia nak tolong suluh tak boleh. Kita kena buat. Kita lah yang merenung diri. Kita lah yang bermuhasabah. Kita lah yang kemudian mengambil langkah-langkah istighfar, minta ampun pada Allah. Kita cuci hati, bubuh semua yang mudah dipuji, buang semua mazmumah yang dikeji. Lepas itu lintaskan segala yang baik-baik. Azam, aku nak jadi lebih baik. Aku nak cakap yang baik. Aku nak buat yang baik. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu, berilah taufik kepadaku, ya Allah. Nampak tak benar? Ada tak manusia berubah? Ada. Ada. Mudah-mudahan kita ini bukan hangat-hangat tiayam. Mudah-mudahan kita akan berterusan berubah. Yang lebih baik ini berubah. Baik, makin baik. Ada satu orang dia kata, tak tahu saya ni sabar. Mak ayah dah pilih jodoh saya. Saya tahan. Dah anak-anak punduk besar. Kalau ikut dia kadu ajak dia buat agama. Kan? Jenuh dia kerja kena cuci dia punya WhatsApp. Cemburu ni yang terlampau. Nah, kawan tu dah ada jawatan di tempat kerja dia.
Jadi ada staff. Dia tu pangkat nak kena buat benda tu. Ditanya oleh pegawai laki-laki, ni staff kita ni seorang perempuan nak bertukar, jadi kita nak beli hadiah apa? Nak beli hadiah apa? Tanya dia. Dia pun orang buat keputusan juga. Jadi bincang. Sebab kaki tangan bawah nak bertukar. Yang tu dia. Balik-balik bini buka telefon. Tengok yang tu marah ni. Pegang pinggan tu paling pecah pinggan. Pinggan lah. Kalau cawal lah kan. Pasal apa? Pasal marah. Duk kira nak beli hadiah kat orang perempuan. Ni depan saya ni ramai perempuan. Hampa jangan duduk sini lagu tu. Faham? Karut sangat. Yang WhatsApp tu laki-laki pegawai juga. Dia pun pegawai juga. Nak bincang pasal satu staff. Nak buat macam mana? Kerja. Dia kata jenuh. Dia tak ada. Hak lain tu dia padam. Hak ni dia tak padam. Dia kata kalau saya ni curang tak apa. Saya bukan curang. Ni tang ni mau jaga. Setan musuh kita. Iblis musuh kita. Nafsu amarah musuh kita. Korin jahat musuh kita. Mereka ni mai duduk racun pemikiran kita. Kita kena tapih tak? Tapih. Nak tapih lagu mana? Iman, takwa, agama. Yang tu lah. Hak nak tolak bisikan iblis siapa? Hak nak tolak bisikan setan siapa? Hak nak tolak hasutan nafsu jahat siapa? Hak nak tolak daripada tertipu terpedaya dengan korin jahat siapa? Ni iman, ilmu yang ada dalam dada. Dia kata bukan berubah dah lah. Dia kata dia berubah tadi. Hari tu dia duduk dengar ustazah mana tu, dia okey lah. Okey lah. Dia jadi pula jenis ni. Tuan-tuan. Nah, hati. Mula hati. Kalau baik hati, baik belakang. Kalau hati sudah tak baik kang ni, dia nanti main kang. Dia nanti Allah. Lidah ni dia lagi tajam dari mata pedang. Lidah ni dia menyakitkan. No? Dengan sebab lidah bukan tekak boleh pecah belah rumah tangga, boleh mengkelai dua negara. Lidah punya pasal. Jadi jom kita azam ni tahun baru ni kita nak jaga yang nombor satu, hati. Kita nak pasang semua baik-baik. Nak buang semua sifat jahat-jahat. Nak bubuh di dalam hati kita iman. Nak ingat Tuhan selalu. Lepas tu mailah di lidah kita. Kita nak rajin baca Quran. No? Masing-masing pakat jawab lah. Quran baca kada hari-hari. Bila kita baca Quran lah sekali. Baca Quran. Baca Quran. Baca Quran. Jangan tinggal Quran. Saya ingat semua seorang tu ni kanak-kanak. Anak remaja. Lain masa lagu tak bini orang. Tok aku. Kan? Tok nyang dah orang. Kan? Ada piuk. Maknanya kita ni, ada kanak-kanak di belakang. Maknanya kita ni kena jadi contoh. Quran pun tak buka. Hari-hari Quran kena buka. Nampak tak tuan? Rumah yang tak baca Quran dalam dia macam rumah tu nak reban. Orang panggil rumah yang usang. Rumah yang usang, rumah yang dah macam nak roboh, itulah rumah yang tak ada semayang dan Quran dalam dia. Bukan Quran tak ada, tak baca Quran. Quran ada. Kadang tulis ayat 1000 dinar cantik bukan main. No, quote Quran ni penuh. Quran pun ada, tapi dia simpan, dia bubur bagi jadi elok-elok duk atas arihai. Dia letak di atas apa nama almari. No, dia jadikan perhiasan cantik, tapi dia tak buka Quran. Dia tak baca Quran. Jangan begitu. Quran kena baca. Ini azam dia.
Kena zikir. Kalau kita ni tak zikir, kalau kita ini tak tasbih, tak tahmid, tak takbir, tak tahlil, kita tak selawat, kita tak istighfar, kita sebenarnya sedang menyempitkan peluang kita untuk balik kepada Allah mendapat kemuliaan. No. Ada orang dia selawat dekat berapa kali saja. Ulama kata dikira banyak kali kalau orang tu selawat 300 kali. Ada 300 kali selawat dekat Nabi. Lagi baik 500 kali. Kalau siapa nak jaminan, 1000 kali. 1000 kali sekali. Boleh cakap lah, nak buat istiqamah. Waktu iman memuncak tinggi, 1000 dia boleh buat. Tetapi bila ayat itu surut, sampai sekali pun dia payah nak buat. Ni bulan Ramadan nak main ni, Quran khatam pula. Lepas tu tak tahu bila pula Quran ni nak pegang. Na'udzubillah daripada penyakit tu. No? Nabi kata, sebaik-baik amalan yang kamu buat adalah adwa wa iqad, yang berkekalan, yang berterusan walaupun baca Quran sikit tapi hari-hari baca. Hari-hari baca. Dia zikir tak banyak tapi hari-hari zikir. Lepas sembahyang zikir. Ada peluang zikir hari-hari. Kena tambah. Tuan-tuan, kita yang pilih. Kita bawa kereta, kita baca apa? Kita bawa kereta, kita dengar apa? Kita bawa kereta, kita boleh tak zikir? Boleh. Nampak tak malu? Surah Mul tu tuan-tuan, buat saya kereta ya. Surah Mul tu boleh. Tapi kita buat apa? Kita duduk masak tu, berapa kali qul Allah kita boleh baca. Kita duduk masak tu, berapa banyak selawat kita boleh selawat. Kita duduk masak tu, tapi kita buat tak? Tak berapa orang yang buat. Ada orang dia suka buka radio, dia dengar lagu-lagu waktu dia masak di dapurnya. Ada orang dia buka Quran, alhamdulillah dapat pahala mendengar bacaan Quran. Ada orang dia tak buka apa, dia baca. Lagi besar pahala dia dapat. Alif. Wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amalu. Seburuk-buruk kamu, sekeji-keji kamu, mana secelaka-celaka kamu. Orang tu umur banyak, orang tu umur panjang, tapi buruk amalannya. Buruk amalan maknanya apa? Dia hidup dalam kongkongan maksiat dan dosa kepada Allah. Buruk amalan maknanya dia melakukan dosa di atas dosa, di atas dosa, di atas dosa. Bila dia buat salah, dia tak bertobat, dia tak minta ampun. Nampak? Kita ni memang manusia pendosa. Pendosa tak kita? Pendosa. Tapi kita minta ampun. Jangan kita melihat dosa itu ringan sehingga kita memandang remeh pada dosa. Melihat dosa yang kecil itu kecil akhirnya menjadikan dosa itu besar. Jangan tengok dosa itu, tapi tengoklah kepada siapa kita melakukan dosa itu. Jadi kalau kita tengok dosa yang kita buat kepada Allah Tuhan kita, maka kita takut nak buat dosa walaupun dia dosa yang kecil. Tengah-tengah duk menjadi pendosa, mati Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya tuan-tuan, kalau kita nampak dosa itu, orang beriman melihat dosa seperti bukit gunung yang akan jatuh menghempasnya. Tetapi orang munafik akan melihat dosa itu seperti binatang serangga, lalat, nyamuk umpamanya yang terbang di hadapan mukanya dan dia tepis macam tu. Benda tu pun terbang, dia dah tak ada apa. Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Relax lah. Esok masih ada. Tak apa, nanti kita tobat. Lah muda lagi, kita ya dulu. Lah ni kita happy go lucky dulu. Nanti esok kita pergi Mekah, kita tobat, kita balik suci dari dosa. Nampak? Dia terpegaya. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang sudah tua usianya tapi belum sampai ke rumah Allah.
secara istiqomah. Nampak? Bahagialah maklum. Kalau suami kan lepas-lepas pencen dia pergi masjid. Bahagialah. Cukuplah, alhamdulillah. Saya sedih kadang-kadang kita tak syukur. Main mengadu kat saya. Dia kata suami saya ni malas. Sampai tak mau fikir dah. Lepas-lepas dia pencen ni, dia kira pergi masjid ni. Loh. Kan bagus suami kita pergi masjid. Dia pergi masjid semayang. Dia pergi mengaji tak? Mengaji. Kadang dia puasa tapi dia malas lah nak fikir dunia ni, dia tak mau buat. Saya yang duk mega lah ni. Dia suami pencen lah. Pencen. Jadi dia masih lagi duk mega. Umur sudah 60 tahun lebih masih lagi meniaga. Bukan salah, perniagaan tu tak salah. Tetapi agak-agak kot no. Suami dia memilih untuk bersara, dah pencen, dah makan pencen, pergi masjid. Berkawan dengan orang masjid, maghrib dia ada di masjid, mengaji di masjid, isya di masjid, balik dia kikik masjid dia aja. Dia tak mau fikir dah bisnes apa, tak mau fikir dah. Lah patut syukur. Betul tak betul? Hak yang duk pening tu, laki kita, dia pencen, lepas tu dia tak pergi masjid, dia pergi kelab. Hak tu pening. Lah dia pergi kelab, kalau hak jenis panjang sayap dia, kelab tu jauh-jauh. Mula kelab kot dekat ni, lepas tu kelab kot Siam. Mampu nafsu bukan kena tua. Nampak tak? Tidak pun dia kedai kopi duduk kot tapang tu. Semedang duduk sembang lepas cawan. Masjid tak pergi. Mengaji tak. Malang tuan-tuan. Kalau suami tuan-tuan, bila dia dah tua, dia berubah dengan usia tua dia. Kan kita dah tua kan? Dulu kita muda, lain. Bila kita dah tua, kita sedang kita dah tua, lain. Cuba tu maklum-maklum bayangkan. Kita pakailah dah umrah berapa kali dah pergi, dia pun pergi juga. Tapi dia balik, dia tak mau duk berubah. Dia pakai topi piu dia, dia pakai seluar jin dia, dia keluar dengan kita. Kita rasa lagu semacam tak? Rasa lagu sedih tak? Saya kadang-kadang sedih tengok, tak sesuai lah. Tak tahu jiwa saya tak sesuai lah. Saya jumpa di hospital, walaupun pergi hospital, saya bukan tak bagi tuan-tuan nak pakai topi, saya pun ada topi. Kerajaan dia bagi topi. Tapi makailah kita pergi ke laut ke, kita pergi tengah panas buat kerja ke, pakailah topi. Pakai topi lah hospital. Mana sabar lah. Kita umur banyak ni. Lah kalau kita ni nak kena naik mutu lasak bubuh seluar jin tu, nak sabar lah juga bukan lah. Pakai dengan jaket apa naik mutu ikut jatuh sekali lagi. Pakai seluar jin dengan jaket tu dalam hospital. Mana sabar lah. Tak mana sabar. Sebab apa? Sesuai dengan usia kita tu. Tapi kalau kita ambil bubuk kepiah, muda pun manis. Betul tak? Muda ni tu nak ya Allah. Bubuk kepiah putih, segak, janggut nak ada jemput. Kan dia kita tengok sejuk bukan, maklum rasa buat menantu pula ni. Pasal apa? Pasal dia nampak bagus. Tapi kalau dia bubuh dengan topi tulis Ayan Maidin tang ni, kita jadi lagu macam mana bukan no? Kan sudah umur 60 nah, kita tua lah 60 ni, 50 pun tua kan. Tu dia hard rock cafe kan. Allah Akbar. Saya ingat dulu saya masa mula-mula kerja di Langkawi tahun lama 98 saya mula pijak Langkawi. Waktu tu pokok asap Maxis, saya pakai Maxis. Saya ingat di Maxis. Saya pergi sama ada Maxis ni, Maxis sana. Saya pergi bayar bil. Satu perempuan tua pakai baju Titanic. Baju Titanic. Tahu Titanic, filem Titanic tahu kan? Filem Titanic tu dia pakai seluar jenis apa nama? Jenis pelekat di kulitnya tu. Macam serupa botak seluar. Seluar ketat tu. Lepas tu dia pakai t-shirt Titanic. Tu rambut sudah jarang. Pasal
rambut sudah kurang, pasal keguguran rambut. Sudah tua, tudung tak pakailah. Kira dia pakai, bila dia angkat, labuh. Faham labuh? Bukan dia punya ni labuh. Dia punya kulit itu sudah. Tak payah lagi balik pi, masuk dalam bilik, cerai buang, muhasabah diri, angkat tengok tangan kita. Labuh tak labuh? Betul tak maklum? Betul. Diriku tua, dirimu pun tua juga. Jadi buah labu, buah pundung, atas labu, bawah pulandung. Nah, abang kata tu, patut memuhasabah diri, pasal kita kena get ready untuk balik kepada Allah. Jadi sepatut bertambah usia, bertambah iman, bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah takwa. Itu yang patut bertambah. Nampak? Jangan kita ni makin dekat dengan nak mati, makin jauh daripada Allah. Makin jauh daripada Allah. Abang bila nak pergi masjid, bang? Abang bila nak pergi masjid? Abang jomlah kita pergi masjid. Kalau suami kita tak mau pergi, kita dulu tak pergi, lah ajak dia pergi bersama dengan kita. Ini. Saya ingat pulau kita ni, Masya Allah, Tabarakallah, dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Banyak pengajian di masjid-masjid di pulau kita. Jadi pergi masjid mana pun maghrib ada pengajian. Bahkan surau-surau pun ada pengajian. Jadi tinggal nak pergi saja. Bahkan buat live orang kata. Semalam saya di masjid Aisyah ada live. Pagi tadi subuh ada live. Duha ada live. Boleh pun nak mengaji. Tapi percaya bukan berapa orang pun tengok. Nak tengok live tu bukan berapa orang pun. Pasal apa? Pasal mengaji tak syok. Kalau buat dunia syok. Tuan-tuan, baik. Habis saya nak masuk kepada doa pelembut hati. Saya tahu ada yang mengadu kat saya, jadi termasuk sahabat ni, saya kata nanti saya bagi doa untuk melembut hati yang diterima daripada Tuan Guru Datuk Dr. Harudin satu masa dulu. Allah yarhamhu, mudah-mudahan Allah rahmati dan berkat ilmunya untuk kita semua dapat amal bersama. Tentuan ada satu kisah yang menyebabkan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Tentu ingat kisah itu, iaitu kisah di mana Sayyidina Umar dia satu hari dengan begitu marahnya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berjalan mencari Nabi untuk membunuh Nabi. Pasal apa? Dia sangat marah kepada Nabi yang membawa agama baru, iaitulah Islam. No? Hebat tak hebat Sayyidina Umar sehinggalah terkenal namanya sebelum dia Islam dekat Nabi SAW. Ada dua orang Umar yang Nabi kagumi. Seorang nama dia Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. No? Seorang lagi nama dia Umar juga, Umar bin Al-Hisham ataupun Abu Jahlin bin Hisham. Jadi Nabi berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam ya Allah, bi ahabbir rajulaini ilaika, dengan orang yang paling engkau cintai daripada dua orang laki-laki ini. Siapa dia? Umar Al-Khattab ataupun Umar bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Allah Ta'ala telah memakbulkan doa Nabi dengan peristiwa di mana Sayyidina Umar yang telah mendapat doa daripada Nabi SAW, Allah pilih diberikan taufik hidayah kepadanya. Tuan, dalam keadaan Umar ni sangat garang, terkenal sebagai seorang yang begitu ditakuti kerana dia sikit-sikit dia pancung. Dia berjalan dengan pedang yang terhunus, berjalan mencari Nabi, jumpa dengan seorang
sahabat di tengah jalan. Sahabat dia tanya Umar, Nabi mana? Dia kata, aku nak pergi cari Muhammad. Aku nak bunuh dia. Dia kata, ni, daripada hang nak pergi cari Muhammad, baik hang pergi tengok adik hang. Adik hang, adik ipar hang, sudah tinggal apa yang hang duk pegang lah. Dia dengar lagu tu, dia pun tala ke rumah adik dia. Waktu tu, adik dia, dengan adik ipar dia, sedang mengaji Quran daripada seorang sahabat yang menjadi guru Quran, yang tak salah ingat saya nama dia Khabbab, Sayyidina Khabbab. Bila dia sampai, ketika itu dia mendengar adik dia mereka tengah membaca ayat daripada surah Toha. Surah Toha. Jadi ketika dia masuk, maka larilah Khabbab dalam keadaan dia tak sempat pun melihat Khabbab menyembunyikan dirinya. Tinggal adik dia dan ipar. Dia penampak adik dia. Pasti adik dia halang daripada dia memegang helaian huruf yang tercatat di sana itu surah Toha. Helaian Quran itu pada zaman itu bukan macam kita kertas. Dulu ditulis di atas pelepah sama, ditulis atas kulit unta, macam tu aja dulu. Di atas pelepah sama itu ditulis helaian Quran. Maka bila adik dia halang dia tampang, tetapi kemudian dia tiba-tiba merasa menyesal kerana dia telah mencederakan adik dia. Dia mencederakan adik ipar. Jadi dengan sebab kemudiannya dia disucikan, dia dimandikan. Setelah dia disucikan, dia telah pun mendengar surah Toha dan membaca surah Toha. Lalu akhirnya dia minta ditunjuk ke mana dan di mana Nabi SAW untuk dia pergi berjumpa. Lalu akhirnya dia pergi dan dia memeluk agama Islam. Jadi Toha ini jadi sebab kepada lembutnya hati Sayyidina Umar, kata sebahagian ulama, kerana sebab masuk Sayyidina Umar ke dalam Islam ini ada banyak riwayatnya. Jadi salah satu riwayat adalah kisah adik Sayyidina Umar membaca surah Toha dan dia menjadi lembut hati bila mendengar ayat itu. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat 1 sampailah ayat yang kelima daripada surah Toha. Tuan-tuan, jadi kalau tuan-tuan nak beramal dengan surah Toha sebagai pelembut hati, tak kiralah anak kita kan, cucu kita kan, atau pasangan kita kan, maka cara beramal dengannya adalah membaca ayat surah Toha 1 sampai 5 ini ketika mereka sedang tidur. Maknanya kalau anak tu tengah duduk lena, kalau isteri pun dia tengah lena, kalau suami pun dia tengah lena, tengah tidur. Jadi jaga-jagalah. Takut waktu kita baca tu dia tengah jaga. Pasal mereka ni keras hati. Bila keras hati, takut tak lagi dia berasa kita buat jahanam juga. Jahanam. Kecuali dia memang dia kata hang buatlah apa pun, bagilah aku ni, setan tak kacau aku ke apa ke kana, tak apa. Tapi kalau dia tu kita tahu dah dia tak boleh buat apa. Jadi kita kena pastikan dia betul-betul lena. Jadi ketika dia sedang tidur, kita baca surah Toha 1 sampai 5, hembus secara perlahan-lahan ke dalam hidung semasa dia sedang bernafas. Jadi kita baca Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa
illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahman 'alal 'arsy istawa. Kita tiup pelan-pelan dalam hidung. Tiup dalam hidung maknanya dia duduk tidur, tiup dalam hidung waktu dia tarik nafas. Waktu dia tarik nafas. Maknanya waktu tarik nafas, tiup bagi dia masuk pelan-pelan. Lintas dalam hati, ya Allah, lembutkan hati anakku ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati isteriku ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati suamiku ya Allah. Jadi kita boleh sambunglah. Sebab lintasan dalam hati ini cepat. Dia bukannya perlu kepada masa panjang. Kita nak lintas dalam hati kita, jadikan dia hamba-Mu taat, jadikanlah dia anak yang soleh, nak jadikan dia suami yang soleh, isteri yang soleh, semua duk sambung. Tuan, hanya orang yang menjadi mangsa orang keras hati saja tahu betapa deritanya mendapat mereka yang keras hati sebagai ujian hidupnya. Anak keras hati tuan, Allah Akbar. Ada satu orang dia kata, saya tak tahu nak buat lagu mana, tolong Ustaz, saya pun bagi hari dua. Tolong Ustaz doa semayang, saya tak tahu nak buat macam mana. Anak saya dia tak boleh, kalau saya sebut nasihat dia tak boleh, dia nanti mengamuk. Dia nanti kalau ada barang dia sampai barang. Anak saya dia tak boleh saya kata apa kat dia. Saya tengah bawa kereta, dia kabut kereta. Dia nak kacau saya tengah bawa kereta. Oi, bahaya kita ni lah. Tuan-tuan. Kalau hak jenis dengan suami lagi dahsyat lah. Dia pukul dia buat. Kan isteri tu kebanyakannya menjadi mangsa kerasnya suami yang zalim ini. Dia tangan tak pasal-pasal, silap sikit saja. Silap sikit saja. Keras hati. Ada juga zaman ni tuan-tuan, suami jadi mangsa, isteri pula yang keras hati, isteri pula yang buat apa nama kita panggil bully pasangan. Sampai mengadu saya, gaji saya semua dia pegang. Dah. Sebab tu kita mula-mula lagi awal lagi tak betul lah. Pasal apa bagi isteri pegang gaji? Bukan gaji karan tu, bukan gaji kayu. Gaji ni, pendapatan ni. Dapat gaji, bagi bini pegang gaji. Atau tak dia bagi dekat dia berapa dek. Kenapa kita buat butuh? Ada satu orang, bukan kata menikah, tak nikah lagi. Punya nak abang kata sayangnya dia dekat bakal isteri dia. Dia bagi dah. Tunang dia atuk siap dah. Bagi kat mak bersekian-sekian. Mak dia, bakal mak mentua. Terima dah. Ukti ke apa tak? Itu dipanggil al-bangangu. Akhirnya kita yang susah. Bini tak heran. Dia nak kerja di Kuala Lumpur, dua hantar bini pegang kad gaji, bini pegang semua. Dia bagi belanja pakai beda dia aja. Tahu bini pergi umrah. Dia tahu tak? Dia tak tahu. Pakai duit siapa? Duit dia. Tuan-tuan. Balik kata kat bini mana boleh keluar dari rumah tanpa izin. Bukan orang pergi buat maksiat. Lah. Keluar tanpa izin tu maksiat lah. Tapi dah tak ada ilmu, faham? Tak ada ilmu, tak ngaji. Suami kalau cari makan jauh, bini duduk di rumah, bini yang urus duit, bini lah urus semua. Jadi dia pun bagilah bini pegang semua. Akhirnya susah. Rumah besar, duit dia banyak lah tu. Tanah bini, duit suami buat rumah. Lepas tu bila dah umur banyak, bini dah tak karan kat dia. Bukan dia tak karan kat bini dah. Bini tu tak karan dekat dia. Bini duk karan kat orang lain. Jen. Dia kata abang ada dengan tak ada sama ya. Ilaha illallah kata lagu tu. Abang tak ada pun tak apa. Kata nak balik negeri dia balik. Laki dia bukan negeri lain. Bawa diri berdagang, kerja kerajaan sampai dah pencen. Bila dah pencen, yalah pencen kan. Tua lah no. Tapi bini duk karan lagi.
Dia tak orang nak garang dah tua. Patut kita tua lah bersama, betul tak? Betul tak Malong? Patutnya kita tua bersama lah. Patutnya kita pegang tangan sama-sama lah. Kita tua. Abang tua, cik pun tua juga kan. Marilah kita tua bersama-sama. Kan dulu kita bercinta nak mati sama-sama. Ni tak. Dia nak halau suami dia keluar. Dia duk kira dia. Jahil punya pasal. Dia kata, aku kira dengan Tuhan ya lah ni. Aku kira dengan Tuhan ya lah ni. Jadi kira dengan Tuhan lagu mana? Perintah suami yang tak bercanggah dengan agama wajib ditaati. Betul tak betul? Kalaulah suami itu tidak memberi redha pada kita waktu masa kita hidup, maka betapa malangnya hidup seorang isteri yang tak dapat redha suami. Tension suami. Dia memang mengaju kat saya kalau matilah ni, saya kalau Tuhan ambil nyawa saya lah ni, saya tak akan redha isteri saya. Tu dia. Dia tak ada duit. Dia tak ada apa. Dia nak hukum bang. Dia kata saya tak salah. Saya fikir apa lagi saya tak buat. Pagi-pagi saya mangkit, saya kemas rumah. Saya cuci bilik air. Saya buat tu, saya buat ni. Tapi semua tak senang. Semua tak betul. Saya pagi-pagi mangkit, apa lagi aku nak kena hari ni? Apa lagi? Dia fikir apa lagi dia nak kena marah dengan bini dia. Saya lupa tutup lampu. Dia kata ni, hey, pasal apa tak tutup lampu? Dia lupa tak apa. Lah, kita tua kan? Hey, pasal apa tak tutup air? Saya tengok dia tak tutup air dalam bilik air. Saya pergi katuk, saya tak kata apa kat dia. Saya lupa dia lupa tutup lampu. Saya pergi katuk, saya terlupa dia panggil, hai kat saya. Hai, pasal apa tak katuk lampu? Berang marah kat saya. Ni tuan-tuan. Pasal apa kita tak boleh terima? Kita tua. Tak apalah, depan saya ni muda lagi. Satu hari kita tua, kita terlupa betul tak? Lah tak tua pun lupa tak? Kadang duk cari mana spek mata atau duk datang ni spek mata. La ilaha illallah. Muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah kata, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa." Taha tu nama nabi tuan-tuan. Macam Yasin tu nama nabi. 1000 tahun dalam hadis, dalam riwayat Abu Hurairah, dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan tentang satu riwayat Taha, Yasin, Allah telah bercakap menyebut tentang Taha dan Yasin 1000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga malaikat kata, bertuahlah umat yang ketika itu turunnya Taha, dibacakan Taha kepada umat kita lah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Taha nama nabi, Yasin nama nabi. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak turunkan Quran ini untuk menyempit, untuk menyulit, untuk menyusahkan kamu. Nampak? Illa tazkiratan liman yakhsha. Melainkan dia menjadi peringatan kepada orang yang takut melanggar perintah Allah. Sebab tu bila Quran surah Taha dibaca oleh Sayyidina Umar, dia mendengar kalimat-kalimat satu persatu, dia Arab, faham Arab, tak payah siapa terang. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidak kami turunkan Quran ke atas kamu untuk menyempit, menyusahkan kamu, menyulitkan. Illa tazkiratan liman yakhsha. Melainkan dia menjadi peringatan kepada orang yang takut melanggar perintah. Dia jadi kerun, dia gementar. Sebab tu dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebut bagaimana Al-Quran itu sebenarnya menjadi peringatan. Al-Quran nama yakhshallaha min ibadil ulama, dikaitkan dengan Quran yang turun itu apabila Allah Ta'ala kehendaki kebaikan kepada hamba dia, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Allah
kehendak Allah nak bagi kepadanya kebaikan, Allah bagi orang tu faham dengan agama. Jadi ulama dia takut pada Allah. Orang yang memiliki ilmu dia takut pada Allah. Bila Allah nak bagi kebaikan dekat kita, Allah bagi ilmu yang menjadikan kita takut kepada Allah. Nampak tak? Kita nak buat maksiat tak berani, kita nak derhaka tak berani pada Allah. Tak berani nak derhaka syariat Allah, tak berani nak derhaka suami kita, tak berani nak derhaka mak bapak kita, tak berani buat tahana kepada mak bapak kita, tak berani nak langgar hak jiran kita, tak berani nak menipu, tak berani nak khianat, tak berani makan rasuah. Nampak tak? Semua tak berani itu asal tak berani apa? Tak berani kepada kemurkaan Allah. Semua tu hak murka Allah, kita tak berani buat. Itu tuan-tuan. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Quran itu diturunkan daripada Allah Tuhan yang cipta 7 petala langit dan bumi. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah Tuhan kita yang bersemayam di atas di aras sana. Maksudnya aras dia. Allah yang maha tinggi dengan kehebatan, dengan kemuliaannya, yang istiwa di aras. Maksud istiwa di situ bukan dengan sebab tempat, tetapi adalah dengan makam yang tinggi atau kemuliaan yang tepuh dan hebat, kemuliaan yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha mulia. Jadi tuan-tuan, nombor 1, ketika pasangan kita, suami isteri atau anak kita sedang tidur, bacalah ayat 1 sampai 5 surah Toha, tiup perlahan-lahan dalam hidungnya dan lintas dalam hati niat kita tadi. Yang kedua, untuk amalan melembutkan hati, boleh beramal suratul Hajj. Suratul Hajj ayat 21 sampailah 24. Baca ayat 21 sampai 24. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Sampailah ayat 24. Kita tengok ayat 21 itu Allah kata, sekiranya kami turunkan Quran itu ke atas sebuah gunung, niscaya kamu akan tengok gunung itu yang khusyuk, yakni gunung itu pecah belah dia, hancur berkecai dia kerana takut kepada Allah. Abang kata Quran itu kalau diturunkan kepada bukit gunung, dia akan hancur. Jadi Quran yang kita baca, ayat Quran 21 sampai 24 yang kita baca itu akan melunak, melembutkan hati orang yang di depan kita ketika kita membacanya. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Quran tadi yang turun, kalaulah Allah Ta'ala sebut Quran kami turunkan ke atas bukit gunung, niscaya kamu tengok dia khusyuk, dia tunduk, mutasaddian min khasyatillah, pecah dia kerana takut kepada Allah. Demikianlah kami kemukakan perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Jadi tuan-tuan balik rujuk sendiri dalam suratul Hasri, ayat 21 sampai 24, kaedah dia tuan-tuan baca lintas dalam hati, muih atas ubun-ubun kepala. Tadi surah Toha ayat 1 sampai 5, muih pelan-pelan dalam hidung. Waktu dia duduk tarik nafas, duduk lepas nafas tu, waktu dia duduk sudut, tiup pelan-pelan. Niat. Yang ni baca tiup atas ubun-ubun kepala. Tiup pelan-pelan. Tiup pelan-pelan. Dia tidur tu. Tuan-tuan, jadi boleh amal. Anak kita itu duduk tidur atas riba kita.
cucu kita duduk tidur atas riba kita. Boleh amat minta dekat Allah supaya dia bangkit, membesar, tumbuh sebagai anak yang lembut hatinya. No, bukan seorang yang keras hatinya. Tuan muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. No, dia selain daripada doa, kita kena tarbiyah. No, selain daripada doa, kita kena tarbiyah. Kita kena cuba didik, ya, didik diri kita dan didik orang di bawah kita atau di depan kita. Lagu mana? Didik diri kita supaya berhati lembut. Jangan kita ni nak orang depan kita hatinya lembut tapi kita hati keras. Sama. Didik hati kita supaya hati kita lembut. Tengok orang susah bersifat kesian belas pada orang susah. Tengok orang tu main, kadang-kadang tuan-tuan, no, kita beli bukan sebab nak beli, kita beli sebab kita kesian dekat dia. Betul tak betul? Kawan main, saya teringat satu pakcik tu dengan susah dia hujan pula di luar, di stesen minyak, kita tinggal nak buang minyak. Tengok pakcik ni, cara ni kau orang miskin ni, dia pergi dekat kaunter, kita duduk di luar, kita duduk di dalam, dia duduk di luar, duduk main minta dekat kawan yang duduk cashier tu. Boleh tak saya nak jual di depan tu? Dia nak jual pokok di depan. Kita tengok dengan kepiah dia, dengan baju macam baju Fatihah dia ni cara ni macam orang luar, bukan Bangladesh tapi dia muka Melayu kan. Jadi kita panggil betul lah, main daripada Patoni sana tu kan. Dia kata nak belah pondok dia jual. Jadi kadang kita beli bukan pasal kita nak beli, tetapi kita beli pasal kita kesian kat. Macam orang duduk jual tengah jalan tu, kadang-kadang tuan-tuan beli bukan pasal nak makan pun, pasal kesian dia duduk tengah hangat. Betul tak betul? Itu ada orang tak ada rasa apa tengok orang tu. Tuan-tuan tengok di tempat di mana manusia keras hatinya, orang tu kemalangan kau, orang tu apa, dia tak peduli pun. Tak ada hati dia keras. Ini dia muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak, kita doa, kita minta dan kita didik hati kita untuk mendidik orang lain. Kita ubah hati kita untuk ubah orang lain. Kita nak di depan kita punya hati yang lembut, kita pun jadi hati yang lembut. Maknanya kita jadi suami, nak isteri kita lembut, kita lembut. Kita nak isteri tu suami tu lembut, kita pun lembut. Tapi akhir zaman ni tuan-tuan memang akan ada aja suami yang baik diuji dengan isteri yang tidak baik. Akhir zaman ada. Suami dia bagus. Saya tengok la ilaha illallah, suami dia masya-Allah tabarakallah bagus. Tetapi diuji dengan isteri dia yang macam tu. Ayah kami orang balik pukul 3.30, dia tak balik lagi. Buat kerja. Awak pasal apa? Tak lagi balik lagi. Panjang masa lagi kena dengan bini di rumah. Lah, kesiannya. Saya nasihat, saya kata ni, rumah kita patut jadi surga. Dia yang disegerakan di dunia. Kita panggil baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Baliklah sembang elok-elok, tengok mata elok-elok, kan? Supaya kita hidup bahagia. Kita bukan lama atas dunia ni. Kalau kita hidup di luar, kita rasa selesa, balik rumah tak selesa, tu tak betul. Kita kena pergi di luar, kita tetap di rumah kita itu ada tambatan, di situ ada ingatan, di situ ada ikatan, di situ ada kasih sayang. Ada dengan pasangan hidup kita yang masih hidup, ataupun ada dengan tanda matanya yang ditinggalkan bersama kita. Kalau hidup, maka anak-anak kita itu mengikat kasih sayang kita, kita akan balik. Dan bila dia tak ada, kita akan setia mempertahankan anak-anak kita, menjaganya dengan penuh rasa tanggungjawab. Kemarin ada satu perempuan duduk kerja di pejabat lain, tapi dia panggil makan kenduri pejabat tu. Umur 60 lebih lah, tapi duduk kerja lagi. Daripada kat Padang Perlis naik motor pergi semua jauh tuan-tuan. Tapi umur orang suka kat dia mak, dia panggil mak apa kat dia tu, maklum dah mak ngah dulu tu lah tua 60 lebih kan.
Jadi dia abang kata anak-anak dia dah lepas dah. Saya kata suami duk kerja apa? Dia kata suami saya tak ada lama dah. Lama mana? 20 tahun lebih lah. Anak-anak saya semua dalam tangan saya. Masya Allah. Suami mati umur berapa? Suami mati 40 awal, 40-an. Mati sakit jantung. Masya Allah. Lepas itu saya, dulu saya tak kerja. Sampai saya dapat kerja jadi cleaner. Sampailah saya lah ni tukang mancur kopi. Di pejabat tu dia tukang mancur kopi lah. Anak-anak dia dah lepas rumah. Masya Allah. Saya kata, pahala besar bela anak-anak. Dan dia bertahan. Maknanya daripada umur dia, awal 40-an, dia sudah tidak berkahwin. Dia membesarkan anak dia dengan kedrat dia. Dia bawa mutu sampailah hari ni Tuhan bagi dia sihat, boleh bawa mutu lagi ceria. Jadi tuan-tuan muslimat sekalian, hak mana tu ada, hargai semasa ada. Esok bila dah tiada, baru kita tahu betapa sebenarnya kita melepaskan peluang sewaktu Allah bagi kesempatan dan peluang untuk kita benar-benar merasa bahagia ketika dia bersama dengan kita. Sesungguhnya manusia ini hanya tahu menghargai sesuatu bila sesuatu itu sudah tiada lagi. Mak kita, ayah kita doa ada, buatlah yang terbaik jadi anak soleh-solehah pada mereka. Bila pasangan kita yang hidup masih ada, berilah yang terbaik ketika mereka masih ada. Berilah taat dan setia pada suami kita. Taatlah mereka selagi mereka tak suruh kita melanggar perintah agama. Berilah keadilan pada para isteri kita. Curah kasih sayang pada anak-anak kita. Kerana dengan sebab keluarga soleh yang kita bina, keluarga bahagia yang sudah terbentuk, mudah-mudahan masyarakat kita juga akan soleh dan bahagia. Tuan muslimin dan muslimat sekalian, cukup sekadar itu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Sebelum saya tutup dengan doa, tuan-tuan yang ada kehabisan bekalan zaituna, minyak zaitun buah muda tu, tuan-tuan boleh dapatkan bekalan di Hana Mat, di kedai Masjid Al-Hana, di Masjid Al-Hana. Dan insyaAllah pada bulan hadapan saya akan cuba bekalkan lagi satu, iaitu gula pengganti gula. Bukan gula, tapi dia pengganti kepada gula yang diusahakan oleh sebuah syarikat Bumi Putra daripada Johor. Dia adalah teknologi nano yang terkini, iaitu sweetener nano. Saya adalah penggunanya. Pesakit kecil manis ni tuan-tuan, sebenarnya ramai yang menggunakan pengganti gula dan ramai yang tak sedar dia mengambil gula tiruan yang bahaya seperti stevia yang banyak menipu kerana cecair itu adalah kimia yang boleh menyebabkan kanser. Jadi saya dah dapat pengganti dia. InsyaAllah bulan depan Hanaman akan saya pasti untuk dibekalkan kepada masyarakat Langkawi. Teknologinya baru. Tujuan kita adalah mengelak daripada menggunakan gula pasir. Tuan-tuan, kempen tolak penggunaan gula. Pasal gula itu disahkan oleh perubatan, ahli-ahli perubatan, dia adalah racun, dia adalah bahaya. Jadi pengganti gula ni dia nak macam gula, dia daripada gula tebu hitam, tetapi dia kosong kalori. Dia adalah manis yang menghampiri manisnya gula. Jadi tuan-tuan, satu paket kecil tu ada 30 saset, harga dia baru RM10. Murah sangat. Dan kita boleh guna dia di mana-mana, bubur dalam beg, kita boleh bawa, kita boleh guna di rumah dan ada dalam bentuk botol. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapat pada bulan depan apabila pihak Hanamat pergi mengambilnya di sana. Jadi mudah-mudahan ada manfaat pertemuan pada pagi ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Yang baik dari Allah, salah silap kelemahan saya sendiri. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, di pagi Jumaat yang penuh dengan berkat ini ya Allah, andai di antara kami ada yang sedang menderita sakitnya ya Allah, mohon apa jua penyakit itu, angkatkanlah penyakit-penyakit itu ya Allah, berikanlah kesembuhan untuknya, kerana hanya Engkau lah yang maha menyembuh. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sulit rezekinya, maka mudahkanlah dan bukakanlah jalan, dimurahkan rezekinya ya Allah, kerana hanya Engkau maha pemberi rezeki ya Allah. Ya Allah, jika hari ini di antara kami ada yang sedang susah dan bersedih hatinya menerima dan menghadapi ujian-ujian darimu, mohon ya Allah, kuatkanlah imannya, kuatkanlah hatinya untuk mampu bertahan dengan ujian dan bersabar menghadapinya. Ya Allah, jika ada di antara kami ada yang sedang muncul benih-benih sakit hati di hatinya, ada penyakit-penyakit hati yang bahaya, sombong, iri hati, dengki, dan juga khianat serta dusta ya Allah, mohon bersihkanlah dan sucikanlah hatinya ya Allah. Ya Allah, mohonkanlah ampunilah segala dosa-dosa dan silap kami. Pun jika sampai hari ini ada di antara kami yang mungkin merasa disakiti dan dizalimi kerana kesalahan kami yang disengajakan atau tidak disengajakan, bukakanlah pintu hatinya agar memaafkan kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu ayah kami, dosa adik-adik keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin dan muslimat. Sesungguhnya Engkau lah yang maha pengampun lagi maha pengasihani. Ya Allah, berkat hari Jumaat penuh berkat, penuh rahmat, penghulu segala hari yang sangat mulia ini ya Allah, Kau bantulah perjuangan saudara-saudara kami yang lemah di Palestin ya Allah. Satukanlah hati-hati mereka, sembuhkanlah mereka yang sedang cedera di antara mereka. Terimakanlah ya Allah syahid dan syuhada mereka, rahmatilah mereka ya Allah. Ya Allah, celakakanlah Yahudi Zionis ya Allah, kalahkanlah mereka ya Allah, hantarlah tentera-tentera-Mu ya Allah untuk kalahkan musuh kami dan musuh-Mu Yahudi Zionis laknatullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.